Assalamualaikum kepada doktor dan rakan-rakan yang lain. Hari ini kami ingin membentangkan tentang perancangan aktiviti pemulihan kemahiran mendengar dan bertutur. Nama ahli kumpulan terdiri daripada Muhammad Hafizul bin Muhammad Hanafi, Nurhanis binti Abdul Muttalib, Solihin Ramli, Mesar Hassan dan saya sendiri Rafidah binti Samad. Baiklah, ini perkara yang akan kami bincangkan, iaitu yang pertama kertas cadangan. Untuk pengenalan tajuk bahan iaitu yang kami pilih card pocket yang kami beri nama. Seterusnya, baiklah, untuk pengenalan, pendidikan pemulihan merupakan tindakan yang khusus untuk mengatasi keperluan pendidikan murid yang mengalami masalah pembelajaran. Pengajaran ini menggunakan kurikulum yang diubah sesuai dengan menitik beratkan perkara yang praktis dan latitudi, tunjuk cara yang melibatkan kegiatan dan gerak kerja yang dimudahkan serta disampaikan dengan teratur oleh guru bagi membantu murid yang tidak menguasai 4 kemahiran berbahasa dalam bahasa Melayu. Seterusnya, untuk penyataan masalah, kemahiran mendengar dan bertutur ini bertambah penting lagi pada zaman moden ini yang amat maju dari segi teknologi, iaitu dengan meluasnya pengaruh alat pandang dengar seperti televisyen, radio dan video. Yang kedua, kemahiran mendengar dan bertutur ini sering diabaikan dalam pengajaran bahasa kerana sesetengah masyarakat beranggapan bahawa kemahiran mendengar dan bertutur ini merupakan kemahiran yang boleh dikuasai secara semula jadi berbanding dengan kemahiran-kemahiran yang lain. Yang ketiga, perbezaan dari segi perbezaan individu, situasi strategi, kesukaran teks, bunyi atau fonetik, kelajuan teks, panjang teks, perbendaharaan kata, budaya dan tumpuan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan timbul masalah berkaitan dengan kemahiran mendengar dan bertutur. Dan yang keempat, murid yang tidak dapat menguasai kemahiran mendengar dan bertutur adalah disebabkan oleh faktor fizikal. Keadaan fizikal yang buruk, kurang makanan dan penyakit menyebabkan keadaan fizikal yang lemah akan mengganggu penumpuan terhadap pembelajaran. Seterusnya, baiklah, untuk objektif yang kami bina, bahan yang kami bina, yang pertama iaitu menyebut maklumat yang terdapat dalam video arahan, pesanan dan pengumuman ringkas dengan betul dan tepat. Yang kedua, menyenaraikan maklumat yang terkandung dalam video arahan, pesanan dan pengumuman secara ringkas dengan betul dan tepat. Dan objektif yang ketiga ialah membina ayat arahan silahan, larangan atau perintah secara ringkas dengan betul dan tepat. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya iaitu Mesar Hassan. Baiklah, Assalamualaikum kepada rakan-rakan dan Dr. Mazni. Bagi kumpulan sasaran bagi rancangan pengajaran yang dicadangkan ini ialah murid yang tidak dapat menguasai kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur dengan baik semasa dalam bilik darjah. Seterusnya, baiklah, kemahiran bahasa. Terdapat penggabung jalinan kemahiran bahasa. Untuk kemahiran mendengar, murid mendengar ayat arahan, pesanan dan pengumuman ringkas melalui sebuah rakaman video. Bagi kemahiran membaca, murid membaca secara mekanis teks arahan, pesanan dan pengumuman ringkas yang terdapat pada slide yang dipaparkan. Kemahiran bertutur, murid menuturkan ayat arahan, pesanan dan pengumuman ringkas dengan betul dan tepat. Bagi kemahiran menulis pula, murid menulis ayat arahan, pesanan dan pengumuman ringkas dengan betul dan tepat pada aplikasi Padlet. Baiklah, saya teruskan kepada rakan saya. Baiklah, yang seterusnya adalah bahan pengajaran yang dibina oleh kami. Bahan pengajaran yang dibina oleh kami adalah kad poket dan berikut adalah kad poket yang disediakan oleh kami, iaitu kad poket arahan, pesanan dan pengumuman. Baik, ini adalah arahan. Dan ini adalah kad poket berkenaan dengan pesanan. Dan ini adalah arahan berkenaan dengan pengumuman Hari Alam Sekitar 2020. Baik, contoh kad poket yang telah disediakan oleh kami adalah seperti yang berikut. Nampak ke? Baik. Adalah seperti yang berikut. Baik. Kami memilih saiz yang kecil kerana untuk memudahkan murid membawa kad poket ini ke mana-mana sahaja. Bagaimana cara kami menggunakannya? Pada mulanya, murid akan menonton sebuah video berkenaan dengan arahan, pesanan dan pengumuman.
Dan seterusnya, murid akan membaca kad poket yang telah disediakan dan semasa murid membaca kad poket tersebut, murid dibenarkan untuk merujuk video. Berikut merupakan beberapa contoh ayat arahan. Yang pertama, mari bersama membersihkan pantai itu. Yang kedua, dilarang membuang sampah merata-rata. Yang ketiga, kutip sampah itu. Assalamualaikum semua. Hari ini cikgu nak kongsikan 3 cara untuk menjaga kebersihan laut, pantai dan kawasan sekitarnya. Baiklah, yang pertama ialah dari segi individu atau diri kita sendiri. Apa yang perlu kita buat? Kita mestilah tidak membuang sampah ke dalam laut, sungai dan kawasan yang sekitarnya. Agar apa? Agar sentiasa bersih dan cantik. Yang kedua ialah melalui pihak industri. Pihak industri mestilah tidak membuang sisa toksik ke dalam laut. Apa yang perlu dibuat oleh pihak industri ialah membuang sisa toksik ke tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Apa yang menyebabkan apabila sisa toksik dibuang ke dalam laut? Akan menyebabkan laut akan tercemar. Yang ketiga pula ialah melalui pihak kerajaan. Pihak kerajaan mestilah bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan laut, pantai dan kawasan sekitarnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya mengumumkan pada 21 Oktober 2020 adalah Hari Alam Sekitar Negara 2020. Tema pada tahun ini adalah Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama. Tema ini dipilih kerana ia mencerminkan kesepakatan untuk menjaga alam sekitar antara rakyat dan agensi yang terlibat. Sempena Hari Alam Sekitar pada tahun ini, beberapa program telah dijalankan. Antaranya ialah: pertama, pertandingan poster alam sekitar; kedua, ujian pelepasan asap kenderaan; ketiga, pertandingan reka cipta daripada bahan buangan. Akhir kata daripada saya, selamat menyambut Hari Alam Sekitar Negara 2020. Alam sekitar tanggungjawab bersama. Sekian, terima kasih. Baik, seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Untuk aktiviti Padlet, murid akan membuka aplikasi Padlet. Seterusnya, murid akan menyenaraikan maklumat yang diperoleh berdasarkan video arahan, video pesanan dan pengumuman yang telah ditonton sebentar tadi. Jadi itu untuk aktiviti penilaian. Seterusnya, aktiviti pemulihan pula juga menggunakan aplikasi Padlet. Aktiviti yang dilakukan ialah murid membina ayat tentang arahan silaan, larangan atau perintah di aplikasi Padlet. Murid akan membaca ayat yang dibina dengan betul dan tepat. Jadi itulah aplikasi yang digunakan oleh pelajar untuk aktiviti penilaian dan pemulihan. Seterusnya saya serahkan kepada Hafizul Helmi. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada Dr. Mazlin dan juga rakan-rakan. Saya akan menerangkan berkaitan dengan poster. Baiklah, ini merupakan poster kami lah. Poster kami ni. Okey, baik. Pemilihan dalam bahasa Melayu iaitu Cintai Alam Sekitar dan temanya adalah Alam Sekitar Tanggungjawab Kita Bersama. Dan pada objektifnya, pada
keseluruhan poster ini kami menggunakan konsep berkaitan dengan temanya alam sekitar lah. Berkaitan dengan warna yang diguna pakai adalah campuran warna hijau cair dan hijau pekat. Begitu juga pada bawah, bahagian bawah ataupun bahagian kaki poster ini kami menerapkan iaitu objektif bagi poster ini adalah pada akhir pengajaran murid itu dapat menyebut maklumat, video arahan, pesanan dan pengumuman ringkas dengan betul dan tepat. Mereka tahulah menyenaraikan apa isi kandungan video arahan, pesanan, pengumuman dengan betul dan ringkas, dan juga akhir sekali mereka dapat membina ayat silaan, larangan, perintah secara ringkas dan betul dan juga tepat. Jadi ini merupakanlah poster bagi pemulihan dalam bahasa Melayu bagi kumpulan kami, iaitu temanya Cintai Alam Sekitar. Kembali kepada Hanis. Baik, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.